Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira binti Abdul Rashid daripada Kumpulan 5 akan membentangkan salah satu topik dalam tajuk kumpulan kami, iaitu golongan manusia di neraka. Pembentang ini saya akan membahaskan tentang konsep neraka bagi golongan manusia. Siapakah golongan manusia di neraka ini? Keburukan azab neraka, hadis palsu tentang golongan manusia di neraka, serta perbandingan golongan manusia di neraka dengan agama lain. Baiklah, pertama sekali berkenaan dengan konsep neraka bagi golongan manusia. Neraka ini ialah suatu tempat penyiksaan dan disediakan khusus buat orang kafir dan orang-orang yang mengingkari perintah Allah serta mengikuti jejak langkah syaitan. Mereka ini sentiasa memilih untuk merugikan diri mereka sendiri dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Demikianlah, itu adalah kerugian yang sangat nyata. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Surah Az-Zumar ayat 15 dan hingga 16. Seterusnya, mari kita mengenali siapakah golongan-golongan manusia di neraka ini. Baiklah, yang pertama sekali ialah orang kafir. Orang kafir ni dia memang akan kekal di dalam neraka kerana mereka kufur kepada Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sadaqallahul azim. Ayat ini jelas menunjukkan Allah berfirman bahawa orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah akan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Seterusnya ialah golongan orang munafik. Golongan orang munafik ini juga akan dimasukkan dalam neraka dan berada di tingkat yang paling bawah sekali. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang munafik ini akan berada di peringkat yang paling bawah daripada neraka dan sesungguhnya mereka tidak akan mendapat sebarang penolong pun bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 145. Ayat ini membuktikan bahawa mereka akan masuk ke dalam neraka dan berada di tingkat yang paling bawah sekali. Kenapa? Sebab mereka ini lebih keji kerana mereka akan mencampur adukkan antara dua belah pihak, sama ada Islam ataupun kafir. Kerana di luarnya nampak Islam tetapi di dalamnya ada unsur kejahatan yang ingin memecahkan umat Islam. Jadi mereka agak sukar untuk dikenal pasti dan perbuatan mereka ini adalah sangat keji. Selain itu, golongan yang akan masuk ke dalam neraka juga ialah orang yang memakan riba. Allah telah mengharamkan penggunaan riba ini di dalam jual beli berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang-orang yang mengambil riba ini tidak akan dapat berdiri dengan betul, melainkan berdirinya seperti orang gila yang terhuyang-hayang oleh kerana dihasut oleh syaitan. Berdasarkan ayat ini, Allah telah mengharamkan penggunaan riba ini. Jadi, bagi siapa yang mengingkarinya, tempat mereka ini adalah di dalam neraka. Yang terakhir sekali ialah antara golongan yang akan masuk ke neraka ialah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Mudassir ayat 43 hingga 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka itu menjawab, dahulu kami tidak termasuk di kalangan orang-orang yang melaksanakan solat dan kami juga tidak memberi makan kepada fakir-fakir miskin.
Dan kami seringkali berbincang untuk perkara yang salah bersama orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sudah pun kita tahu bahawa melaksanakan solat dan menunaikan zakat adalah salah satu cabang rukun Islam. Manakala beriman kepada hari kiamat juga salah satu cabang rukun iman. Bagi siapa yang mengingkarinya, bermaksud mereka telah melanggar salah satu cabang dalam rukun Islam dan rukun iman. Maka pembalasan bagi golongan ini ialah ditempatkan di dalam neraka. Seterusnya saya akan menjelaskan keburukan azab neraka ini. Baiklah, yang pertama sekali, wajahnya akan kelihatan hitam suram, penglihatannya akan jadi kabur, mulutnya terkunci kerana hatinya sangat gemuruh. Kenapa? Sebab nak masuk neraka mestilah takut kan. Bila seseorang itu ingin masuk ke dalam neraka, mereka akan disambut oleh malaikat Zabaniyah, iaitu malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa golongan manusia di dalam neraka inilah. Jadinya para malaikat Zabaniyah ni sudah semestinya mempunyai rupa yang sangat bengis, mengerikan. Tambahan pula mereka membawa rantai-rantai besi yang sangat panas untuk mengheret golongan manusia di dalam neraka ini, untuk dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan kaki dan tangannya diikat di leher. Seterusnya, golongan manusia di dalam neraka ini akan diseksa dengan siksaan yang sangat dahsyat, dan sehingga membuatkan mereka tidak akan mampu untuk membuat cubaan keluar daripada neraka tersebut. Para malaikat ini akan memukul mereka dengan pukulan yang sangat dahsyat sambil mengatakan, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu sentiasa mendustakannya. Dalam surah As-Sajdah ayat 20. Seterusnya, golongan kafir yang akan masuk ke dalam neraka ini juga akan diberi pakaian daripada api neraka, serta diberi makan dan minuman juga daripada api neraka. Makanan-makanan minuman ini tidaklah untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga mereka, malahan hanya untuk menyeksa mereka. Hal ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6. Selain itu, mereka juga akan dicurahkan air yang sangat menggelegak ke atas kepala mereka sehingga mampu membuatkan seluruh anggota tubuh badan mereka hancur sehingga ke isi perut. Hal ini dapat dibuktikan di dalam surah Al-Hajj ayat 19 hingga 20. Dan antara penyiksaan lain ialah kepala dan kulit mereka akan hancur terbakar dan digantikan dengan yang baru semata-mata untuk membuatkan mereka merasakan lagi penyiksaan tersebut. Amat seksalah azab di neraka ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 56. Seterusnya saya akan menceritakan sedikit tentang hadis palsu berkenaan dengan golongan manusia di neraka ini. Hadis ini sangat panjang dan saya tidak dapat menceritakan setiap baik-baik katanya. Tetapi antara isi kandungan hadis ini ialah berkenaan dengan penyiksaan wanita di neraka. Antara siksaannya ialah seperti rambutnya tergantung hingga otak mendidih, lidahnya tergantung sehingga menampakkan anak tekak dan pelbagai lagi. Dapat disimpulkan di sini ialah hadis ini merupakan hadis yang maudhu' dan batil kerana ianya tidak disanadkan dan tidak dijumpai di dalam mana-mana kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Malahan hadis ini merupakan hadis daripada golongan Syiah. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh berpegang kepadanya dan mempercayai tentang hadis ini. Baiklah, yang terakhir sekali saya akan menjelaskan serba sedikit perbandingan golongan manusia di neraka ini dengan agama lain. Menurut kosmik Buddha, neraka ialah sebuah alam yang paling bawah sekali dan paling rendah, dan ianya juga merupakan tempat menerima balasan bagi golongan orang yang berdosa. Antara dosanya ialah seperti pencurian, penzinaan dan lain-lain lagi. Suasana bagi neraka golongan mereka ini juga ialah suasana yang sangat mengerikan dan panas, serta terdapat juga unsur-unsur permukulan dan penyiksaan, menyamai dengan karma jahat yang mereka telah lakukan. Mereka juga akan dilahirkan semula ke alam lain setelah mereka telah selesai menerima kesemua balasan atas karma jahat mereka. Bagi mereka juga terdapat 4 alam kehidupan yang menyedihkan, iaitu dipanggil Apaya Bumi 4, dan salah satunya ialah Niraya Bumi.
Terdapat 8 kelompok di bawahnya, iaitu dipanggil Maha Neraka 8, dan antara nama neraka tersebut ialah seperti Sanjiva, Sanghata iaitu neraka penghancur, Kalasuta benang hitam, Rorova daerah Tartarus, Maha Rorova daerah Tartarus yang besar, Tapana pembakar, Patapa pembakaran yang hebat, dan last sekali Avisi iaitu tanpa penghentian. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.